kena bayar RM8.90 kan. Aku tak nak buat je tu, tak kejam lagi kan. Ilmu aku share free je. Okay, aku dah buat dah VTT tu. Aku letak beg oren nanti baru tahu. Okay, dah pergi ambil je ilmu tu. Free je. Yang penting korang sihat sudah. Korang doakan aku sihat, keluarga bahagia kan, staff-staff semua sihat pun dah, alhamdulillah, syukur dah. Kenapa susah sangat nak buang saka? Tak nak buang saka tak susah. Kau tak nak dengar cakap. Masalah dia, aku dah cakap dah, kau kena bawa semua ahli keluarga. Kau degil kan. Kau suka dengar cakap orang. Tak ada apa, saka ni awak seorang pun tak apa, boleh hilangkan. Dah kau akan jumpa je dengan dia. Dia pada cakap, lepas tu tak hilang juga. Saka ni bang kakak, kau nak kena cari siapa pemilik dia. Saya kan pernah buat live. Kadang-kadang yang datang ni dia rasa dia ada saka, tetapi saka tu duduk dekat orang yang rasa macam dia selama ni. Selama ni aku fikir aku ni tak ada saka pun. Rupanya benda tu duduk dekat orang yang berfikir yang dia tak ada apa-apa kan. Okey, saka ni dia punya permainan memang licik. Pasal tu pertalian darah tu nak kena ada semua sekali, baru kita dapat kesan. Kalau betul-betul kau nak buang lah. Tapi kalau macam kau nak simpan-simpan untuk buat live kan, kadang-kadang kan orang suka buat live kan, kejap-kejap saka nak masuk kan. Kalau kau rasa kau macam tak nak buang saka kau, nak simpan kan, ke macam ada setengah orang kan dia risau kan. Sekarang kan hujan lebat kan, so kadang-kadang setengah orang tu dia rasa macam bila hujan lebat ni kalau ada saka buaya mungkin dia tak lemas kan. Mungkin lah, aku tak tahulah, aku tak pernah ada saka buaya. Mungkin dia rasa tak payahlah buang dulu, sebab biar tunggu habis musim kemarau lah baru buang saka buaya kan. Ada juga jenis macam tu. Kau nak simpan lantak kau lah kan. Okay, soalan seterusnya. Untuk mop boleh tak guna kasuri? Boleh kak. Yang tak boleh guna mop, kalau nak mop tu, kalau nak campurkan, jangan letak ni je, jangan letak minyak sibu bisa je. Sekejap lagi kerang, terus daripada elok-elok kau punya lantai tu boleh berkilat, terus jadi berminyak. Okay? Nak letak minyak kasuri hitam boleh, minyak kayu kijang boleh, minyak merah boleh, minyak biru boleh, apa yang minyak yang ada, ataupun sabun pun boleh. Sabun tu buat macam tu pun boleh juga. Okey, kan kau tergelincing, kau salahkan jin lah. Ni jinnya kerja dah ni. Okey, minyak 1000 bisa dengan minyak aura kau janganlah buat muk pula kan. Tapi ada juga orang yang buat kan. Boleh cubalah, sebab minyak aura tu pun kita buat untuk mania bunga. Boleh cuba sebab pengisian dia tu untuk menaikkan aura, mengembalikan aura balik. Okey, mengembalikan. Boleh cuba insya-Allah. Cuma feedback tu saya tak berani nak cakap, sebab lain orang lain dia punya ni. Salam Ustaz, saya 3 kali mimpi gajah. Kenapa? Kau buat aku ni dah macam penjaga zona negara. Manalah aku tahu kau mimpi gajah sampai 3 kali dah, kenapa? Okey, kalau petua orang tua-tua mimpi gajah ni biasanya ada petanda yang baik. Itu petua. Okey, cuma daripada sudut rawatan ni wallahu alam. Tapi kalau kata macam feng shui India ataupun petua orang dulu-dulu mimpi gajah ni biasanya ada benda baik, ada benda besar, berita gembira nak dapat. Okey, itu dia orang lah tua-tua. Tapi kalau kau tanya aku siapa orang tu yang cakap tu, aku pun tak tahu, sebab aku pun dengar-dengar je. Okey, orang tua tu pun tak tahulah hidup lagi ke tak kan. Tapi aku rasa macam tak boleh nak percaya lah kan. Tapi lantaklah kau cubalah hari ni try mimpi lain pula. Penutup botol tu dah macam menara condong. Penutup botol mana? Ni penutup botol ni. Menara condong. Saya punya filter tu. Oh, filter. Salam Ustaz, maaf nak tanya, berapa modal untuk permulaan jadi ejen? Jadi ejen kena beli 30 produk. 30 ejen tak boleh sebut. Untuk jadi 007 kena beli barang 30. 30. Nanti kau orang kena PM terus tu lah. Ejen tak boleh sebut. Kau memang saja nak bagi benda ni. Tak ada rawatan Ustaz dah. Tak ada dah. Kita orang mana buat rawatan. Kita dah buat karaoke dah cik sekarang. Aku dah malas nak buat rawatan dah. Kau tak nampak bilik aku dah jadi bilik karaoke dah. Lepas ni tak ada lah rawatan-rawatan semua tak ada. So kita fokus dengan karaoke je. Lagi apa soalan? Ustaz, mak saya mimpi kerabat diraja serba kuning semuanya. Penyusunan tu sedang berlaku tu. Okey, Jannah Man cari perawat yang berhampiran, cuba buat pembatalan dengan kadar segera. Kalau dah mula dapat, macam contoh kamu dah mula dapat duduk atas tilam warna kuning, tiba-tiba kamu dah ada bodyguard kiri kanan, pakaian kamu dah warna kuning, kamu dah pakai baju kuning, selempang pula warna merah. Okey, ataupun diselimpangkan hijau ataupun diselimpangkan kuning. Okey, so benda-benda tu penyusunan dekat alam mimpi untuk kamu menerima saka kerabat tersebut sudah menjadi. Nasihat saya, siapa-siapa yang sedang dalam penyusunan saka dekat dalam mimpi, kau cakap dengan saka tu, aku boleh terima kau dengan satu syarat,
Aku nak jadi kaya terus. Kalau tak jadi kaya, buat apa aku nak simpan kau? Aku nak rumah istana macam raja. Macam mana betul-betul raja? Macam tu lah aku nak. Ataupun kau kena lantik aku jadi Perdana Menteri Malaysia. Kau kena cakap dengan saka kau macam tu. Kalau saka kau tak boleh bagi, mana kata ikatan perjanjian itu tidak boleh berlaku. Okey? Kan, kalau kata alang-alang kau nak simpan saka, alang-alang kan nak bagi mati susah, tapi bila kau ada duit nanti mati tak susah. Contoh sakit jantung, duit ada boleh buat bateri kan. Buah pinggang rosak, duit ada 4 buah pinggang kau boleh masuk. Bila kau bela saka yang tidak mendatangkan faedah, sakit jantung, tak boleh buat apa, terpaksa lah aku kan. Kau minta dia macam-macam. Kalau dia boleh bagi, kau jagalah kan. Kalau dia tak boleh bagi, tak payah, henti lah. Okey. Lain macam filter kali ni. Nak terus jadi Mak Romeo sekarang. Sekarang ni musim buaya-buaya ni yang main-main. Sekarang ni musim playboy ni, hari hujan ni. Ustaz, ayat kursi 7 penjuru kena baca dengan ayat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ke tak payah. Kau nak baca pun boleh. Aku dah bagi kau yang senang 7 penjuru ayat kursi, dan kau pergi baca pula tambah lagi. Ambil yang senang dulu. Yang senang tu jadikan pengamalan dalam diri dulu. Okey, lepas tu nanti ambillah step seterusnya. Okey, satu persatu. Kuasai ayat tu. Bila dah kuasai ayat tu baru kau rasa okey, bila dah kuasai ayat ni macam mana dia punya pergi. Kan? Tapi jangan overconfident. Biar ayat tu yang pergi nanti. Bukan kau rasa aku ni dah baca ayat kursi 7 penjuru ni dah 44 hari dah ni. Mana kata aku dah boleh rukiah orang. Kau jangan suka-suka kan. Dia akan auto nanti. Bila ada kecemasan nanti, kamu akan ada keberanian yang secara tiba-tiba berlaku. Okey? Jangan kau rasa aku dah amai aku si 7 penjuru ni. Itu untuk pertahanan diri. Akan tetapi bila ada sesuatu kecemasan berlaku daripada ramai-ramai ni, auto kamu yang akan tiba-tiba mara ke hadapan. Okey, itu semua dia dah, bila kita kuasai ayat tu, benda tu akan berlaku. Okey, bukan kadam masuk, bukan orang tu kena kerasukan tiba-tiba Assalamualaikum so cucu, bukan macam tu kan. Itu kau yang ada kadam. Faham bagus. Sekejap lagi kan dia kata Assalamualaikum Ustaz, lepas saya amal ayat kursi 7 penjuru, tiba-tiba badan saya ada masuk benda. Dia kata di Islam tak ada, jin Islam tidak akan duduk dalam badan manusia, full stop. Okey. So kalau kau tengok ada setengah orang yang masuk konon-konon apa ni wali-wali lah apalah, kau suruh dia baca surah Al-Baqarah, kau cakap kan dia betul ke wali kan. Contoh kalau ahli keluarga kau orang tiba-tiba ada wali-wali masuk dalam badan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni Cina pun boleh 2 kalimah syahadah, India pun boleh 2 kalimah syahadah. Apa kau suruh buat dengan wali? Kau cakap dengan ni, kau baca surah Al-Baqarah sekarang, aku nak dengar. Ataupun kau baca surah Yasin sampai habis. Kau jadi wali dah berapa lama, takkan kau tak hafal surah Yasin. Kau marahkan wali tu balik kan. Itu bukan wali tu, nama wali band nama dia. Okey, itu bukan wali nama dia tu, bohong. Okey, apa jadi wali tak boleh baca benda-benda tu kan. So dekat situ juga kita boleh trace sama ada betul-betul pesakit tu memang ada gangguan ataupun dibuat-buat. Okey, pun ada juga kat situ pun boleh trace. Okey. Ustaz, sebaiknya ayat kursi 7 penjuru dibaca dalam hati atau lisan? Dua-dua pun boleh. Yang penting nawa itu. Niat kita membaca tu atas dasar apa, atas tujuan apa. Kamu nak baca menyebut pun boleh, kamu nak baca dalam hati pun boleh, tak ada masalah. Yang penting nawa itu kamu. Nawa itu tu letak kat mana? Masa last kali nak telan air liur, ya Allah Tuanku, simpan ayat kursi 7 penjuru ni di dalam tubuh badanku. Ya Allah Tuanku, simpan zikrullah ini dalam tubuh badanku. Yang penting niat kamu tu, tujuan apa. Okey. Ustaz, kalau pakai minyak hitam rasa dedor. Dedor tu bahasa Perak. Dedor tu dia jadi macam dedor bukannya dudak. Kalau bahasa Perak dedor tu dia jadi macam seram sejuk kan. Seram sejuk kan. Kalau seram sejuk tu ada tak kena lah Yong oi kan. Seram sejuk kan, berdebar-debar seram sejuk, itu mana kata macam nak demam dedor kan. Kalau saya nak demam mana kata ada tak kena lah tu kan. Pakai je dah terus. Wah, minyak harga RM60 dah dedor. Kau pergi beli minyak wangi harga 7-800 tak dedor pula kan. Pakai je terus. Pakai tak payah banyak agak, sikit saja untuk kita detect yang kita ni ada gangguan ataupun tidak. Yang kita nak tahu ada tak benda ikut badan kita ni. Kadang-kadang kita balik-balik pergi kebun ke apa, benda pergi hutan ke apa, saya memang galakkan orang pergi kebun, orang pergi hutan ni elok. Pakai sebelum balik tu pakai sikit supaya kita dapat trace ada ke tak ada sebenarnya benda ikut kita. Okey, dapat trace terus senang. Penatnya muka ustaz ni, bukan penat ni, muka ni filter teruk sangat. Ini filter yang teruk nama dia.
Okey, macam mana nak buat rawatan susulan? Dah WhatsApp dah. Nanti saya buka handphone. Saya tak buka handphone lagi ni. Okey, saya memang off dengan telefon buat sementara ni bagi saya siap dulu renovation saya. Ustaz mimpi mirip. Ustaz mimpi Ustaz mirip ex saya. Kau cuba tengok betul-betul mirip ke atau sebenarnya memang X. Aku kena buka balik aku punya buku ni. Kau jangan macam-macam. Bini aku tengah tidur, tiba-tiba dia bangun. Okay, andai kata ada yang XYZ saya sebelum-sebelum ni, okay, kalau ada dalam ni cukuplah mendoakan saya bahagia dan saya doakan awak bahagia kan. Awak macam mana tak ada jodoh kan. Benda senang kan, tak ada jodoh tak macam mana. Tiba-tiba ada X pula dalam ni. Seram ni. Pakai akaun lain pun ada X. Ustaz, minyak tapa tu boleh tak masuk dalam minyak aura? Tak boleh pakai terus. Satu hari kena biarkan. Masuk, buka minyak tapa tu, masukkan dekat dalam minyak aura tu, biarkan satu malam. Okey, biarkan satu malam. Kenapa nak kena biar masa satu malam? Sebab nak bagi kadam tu mandi dekat dalam minyak aura tu. Okey, kadam nak mandi dulu, dia mandi. Jadi peluh-peluh kadam tu nanti kau pakai. Okey. Bukan dan lagi dia bagi tahu orang apa minyak dia kadam kan. Bukan macam tu, nak bagi dia sebati dengan bulu-bulu yang kita dah masukkan tu. Okey, sebab setiap bulu-bulu tu semua ada bacaan dia. Okey. Ya, saya percaya. Dah, saya buat kadam ni saya main-main je. Tak ada, kita kat sini tak ada berurusan dengan saya kat sini segala peralatan, segala apa saja bentuk berunsur kadam, sama ada jin Islam ataupun jin kafir, saya memang tidak akan bekerjasama dan saya tidak akan berurusan baik dengan mereka. Okey, sebab bagi saya satu, kalau betul jin Islam, dia takkan ganggu manusia pun. Dia takkan ganggu manusia. Adakah jin Islam ni membantu manusia? Ya, dia akan membantu manusia, tapi korang takkan tahu pun dia bantu. Bukan kau boleh panggil-panggil jin Islam tu masuk dalam badan, tolong rawat apa semua ni, bukan. Okey, betul tak ada jin-jin yang bantu dalam rawatan? Ada, tapi pada hakikat akhirnya nanti mereka ni akan buat macam mana tau, dia pula minta sesuatu dengan kamu. Dulu kan aku tolong kau merawat orang lah, itulah inilah kan. Sekarang aku nak anak dalam perut ni, dia akan buat macam tu. Okey, so saya tak ada je yang fitnah kononnya ada kadam lah. Kalau ada, mai datang pusat rawatan. Okey, tolong bukti. Jangan tulis kat komen. Tulis kat komen ni serupa macam Rusia janji nak tolong Palestin tapi sampai ke Sudah tak ada kan. Lebih pada VTT je lah. Macam tu kan. Sembang saja. Apa kamu kena buat? Datang terus. Ustaz, saya adalah ustaz sekian-sekian, dalam ni ada kadam ni kan. Okey, kalau tu saya nak awak buktikan. Sebab saya rasa pengeluaran ni dah beribu-ribu dah kan. Akan tetapi macam mana pula boleh terselit kadam? Okey, kalau betul sila tunjukkan, dan saya pula boleh trace sama ada sebenarnya kamu sendiri yang masukkan ataupun tidak. Kita sparring lah ilmu. Kan, buka batu seksi pula. Aduh, terbuka. Tadi kita tengah kemas-kemas kan. Yelah aku tutup lah. Okey. Minta maaf lah, aku punya pepatah ni makan dalam kan. Macam Rusia kan. Tu pepatah makan dalam. Tapi korang sibuk ura tapi tak buat apa pun. Dia hantar kapal terbang pun buat macam pengwayang, dia lalu. Yuk balik ya, dia lalu. Kita orang Malaysia, level-level kita tahap tu lah kan. Adakah mereka benar-benar niat untuk membantu? Duduk sejenak, fikirkan. Adakah mereka berniat untuk membantu ataupun sekadar populariti ataupun sekadar untuk menunjukkan yang konon-konon mereka akan membantu kan? Kita sedih kita ada banyak negara Islam yang kuat-kuat, tapi iyalah macam Malaysia nak lebih-lebih pun aku rasa korang lebih pada komen je. Kalau kata sekejap lagi Israel tu datang serang Malaysia, aku ingat terberak-berak kencing-kencing. Okey, kau jangan nak marahkan Anwar Ibrahim tu pun kadang-kadang kena fikir juga. Dia nak pergi serang ni pun dia kena fikir. Kan, dekat banyak kan komen banyak kan. Saya sedia pergi, saya sedia. Kau sembang je. Orang Melayu kita kalau buat sembang memang nombor satu kan. Saya nak pergi. Demi Allah saya dah. Kau sembang. Kau belajar silat pun tak ada. Persediaan menembak pun tak belajar, tiba-tiba kau nak buta-buta nak mati macam tu. Sembang kan. Sembang Melayu, sembang memang nombor satu. Keyboard warrior kan. Tapi kita doa lah, kita doa ramai-ramai kan, umat Islam kita doa ramai-ramai, terbuka lah. Dia kalau kata Rusia seorang serang, mungkin saya rasa dia pun tak ada keberanian. Tapi kalau gabungan Islam tu dah bergabung kan, insyaAllah mungkin akan ada bantuan yang besar dapat diberikan pada saudara Islam kita kan. Kita doa ramai-ramai lah. Okay.
Kalau nak harap Malaysia, saya rasa bukan tak boleh tolong, tapi kita punya persenjataan pun, aku takut sekejap lagi kan peluru tu pecut jatuh ke bawah, sebab banyak. Pasal tu orang tak bagi, pasal tu korang kena pilih kerajaan yang tidak mengamalkan rasuah. Okey, sebab apabila mengamalkan rasuah, sepatutnya kita beli satu jet yang bernilai 1 bilion, tapi disebabkan rasuah ni tadi, kita pergi beli jet yang kapal terbang ni sebelah je boleh terbang, sebelah lagi tak boleh terbang. Jadi itulah masalah dia, rasuah ni. Kena pilih pemimpin yang betul-betul. Okey, the end of the day, orang cakap apa kesimpulan dalam apa yang terjadi pada Palestin, mana-mana negara termasuk Malaysia, kita kena fikirkan diri kita sendiri, ataupun dalam dari sudut individu. Kau susah, kau kena fikir seorang-seorang. Okay? So sesuatu benda nak terjadi, kau kena fikir betul-betul sebelum benda tu terjadi. Kita tak minta benda tu terjadi, akan tetapi kita kena fikir satu benda. Waktu kau susah nanti, yang kau harapkan Islam kiri kanan kau ni pun belum tentu akan membantu diri kau. So nak tak nak, kau kena fikirlah diri kau sendiri. Macam mana yang terjadi pada Palestin, ambillah satu iktibar. Mana kata negara luar huha nak tolong sampai sekarang, babe, tidak ada apa pembantuan. Sedangkan US Amerika Syarikat, kami bantu, kau tengok terus sampai, kan? Okey, sebab masing-masing dia ada kepentingan masing-masing. Akan tetapi kita sebagai orang Malaysia, orang Islam ni, apa kita boleh buat? Kena fikir diri sendiri. Mana kata sebelum satu benda tu terjadi, kena fikir. Kau memang tak boleh harap orang lain untuk bantu, kan? Kalau ada bantuan tu, rezeki korang, kan? Mana kata dalam kehidupan kita pun macam tu. Mana kata kita kena prepare. Apa-apa jadi dengan aku ni, macam mana, kan? Kita kena prepare lah. Benda tu kita kena prepare, siap-siap. Okay. Nak tanya, saya pernah berubat. Ustaz tu cakap ada pendamping, tapi minum air tawar dengan kasturi tak ada efek. Mana aku nak tahu? Kau tanya ustaz tu ada pendamping, kau suruh je lah. Kau suruh je lah ustaz tu ada pendamping. Siapa ni, ada orang? Siapa tu? Zendra datang ke? Kau tak balik lagi ke kau? Dulu. Okey, kita sambung balik gambarmu tak? Elektrik aku dah sampai. Semua, tetapi kita mesti nak kena attack dekat seseorang ataupun dua orang yang kita kena attack. Jurusan tu kena attack dekat dua orang. Okey. So biasanya kalau macam saya tengok daripada siapa yang mata berkaca. Dia mesti adanya daripada 7-8 orang adik-beradik tu, mesti ada dia mata berkaca. Dia macam nak menangis tapi dia tak menangis. Dia jadi macam berkilat je mata tu. Okey. Kenapa sikit. Yang berkaca tu kenapa? Benda-benda dalam badan lah. Ada benda dalam badan yang menyebabkan mata macam tu. Itu tak tahu. Itu kaedah. Itu lebih pada kaedah. Itu kalau nak tanya tu kena panggil guru aku hidup balik. Dia pun tak cakap pula kenapa, kan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, itu kaedah lah, kan, kaedah. Ustaz, kalau sihir melalui gading gajah tu siapa pula yang kena songkit dengan gajah ni? Ustaz, kalau sihir melalui gading gajah tu sihir apa ya? Pakcik saya kena sihir tersebut. Kak, sama ada pakcik akak ni kena songkit dengan gajah ke? Okey, dia macam mana Sebab zaman sekarang ni saya tengok banyak benda yang direka-reka kak. Macam ni, sama ada pakcik akak ni kena songkit dengan gajah ke, gajah tu songkit pakcik akak ke, pakcik akak songkit gajah ke. Akak tak payah pening kak situasi sihir dengan gading gajah. Akak tak payah pening benda tu kak. Yang akak kena tahu, pakcik akak ni betul-betul kena sihir atau tidak. Yang lain tu biarlah perawat. Sebab perawat ni zaman sekarang punya trend, kan, tiba-tiba busung katak letak kat sini. Ni busung katak letak kat sini. Tadi budak wiring tu Ustaz, kawan saya budak dia buat wiring rumah ni office saya. Dia kata, Ustaz, kawan saya punya wife dia kena sihir macam mana? Sihir pemisah. Jadi macam mana kat dia? Perawat tu bagi tahu busung katak ada kat sini, letak katak, dia kata. Dekat sini letak katak, lepas tu dekat kemaluan dia letak batu nisan, siap dah tulis nama. Aku cakap dengan budak tu, macam mana perawat tu tahu ada batu nisan siap tulis nama letak kat kemaluan? Tak, perawat tu dia boleh masuk lah alam. Aku cakap itu bukan alam, tu pembohong nama dia. Apa susah sangat? Kalau batu nisan macam tu besar, takkan tak boleh keluar. Dia benda ni lebih pada rekaan untuk menyedapkan dan memberikan pesakit tu sebut sakit. Dia dah memang sakit. Dia bagi korang punya emosi macam, wih, ya betul ni kan, dekat kemaluan aku ada ni batu nisan, siap dah tulis nama. Yang korang ni tak tahu apa. Yang korang ni pun iyalah, patutlah dekat kemaluan dia sakit. Yang kemaluan sakit tu cerita lain. Tapi nak bagi benda tu nampak lebih ganas,
dekat kemaluan dia letaknya. Pasal tu saya cakap, penceritaan memerlukan pembuktian. Okey? Penceritaan memerlukan pembuktian. Kalau ada orang yang suka bersembang-sembang, keluar inilah, kat sini keluar tali kasut, dekat telinga keluar tali kasut, dekat punggung keluar tali kasut, pembuktian dia kalau memang dia tak direkam, siapa yang dirawat tu minta munculkan diri. Betul tak? Betul. Saya lepas saya jumpa dengan Ustaz Mamu, Allahu Akbar, memang keluar tali kasut dekat lubang punggung saya, contoh. Benda-benda macam tu kena ada pembuktian. Penceritaan siapa-siapa pun boleh buat, even bukan perawat pun boleh buat. Sebab benda ni terjadi pada zaman saya sakit dulu. Saya pergi dengan mana-mana perawat handal-handal jugalah, kita dah sakit teruk kan. Kalau saya jumpa dengan perawat Mamu ni cakap, saya bukan jalan-jalan, saya Anwar Ibrahim, Sheila Majid, Siti Nurhaliza, Datuk K, Datuk L, Datuk M, saya lah yang rawat. Lepas tu saya pun bergerak, okey, saya dah habis rawatan ni macam tak jadi apa, saya pun pergi dekat perawat B. Perawat B pun cakap, Siti Nurhaliza datang kat dia. Apa Siti Nurhaliza ni baju berumur ke? Saya masa time saya sakit, dan saya rasa benda ni juga berlaku pada korang. Saya cakap, oi dahsyat ni. Kita jadi excited lah sebab penceritaan, pembuktian tu tak ada. Tak betul tak tidak, tak ada. Penceritaan saja. Pergi kat perawat B pun cakap, saya Siti Nurhaliza, cuma ada tambah sikit Sharifah Aini. Sharifah Aini tu selalu datang jumpa saya. Itu yang suara-suara sedap tu, saya lah yang tukang bagi, nak bagi suara sedap. Masalah Sharifah Aini tak ada kat situ. Benda tu sekadar penceritaan. Aku masa tu nak kenakan dia, aku ingat, boleh tak saya nak tengok nombor telefon Sharifah Aini ke, call saya depan-depan. Tapi kita manusia kan, tak sampai hati nak cakap yang tu. Malu. Tapi kalau sekarang dia cakap Sharifah Aini, aku suruh dia telefon Sharifah Aini sekarang juga kan. Tapi dulu kita sakit, nak cakap lebih-lebih tak berani kan. Penceritaan itu semua boleh lakukan. Sebab apa? Trend ni zaman sekarang punya trend, ilusinasi. Perawat membuatkan pesakit lebih berilusinasi. Maksudnya macam mana? Mamu naik kat kotak, okey, perawat pun cakap, oh ada 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 dan something macam tu apa semua, tetapi tidak ada pembuktian. Dia pun kata, buat ni, ambil ramuan ni, ambil ni, cili kering, masuk dalam air, lepas tu minum air. Kau nak tengok juga kaedah minuman tu macam mana. Kalau dah masuk benda-benda kunyit hidup apa semua, kau nak mampus ke apa? Kau pergi, ada jenis yang punya mangkangnya tu air, ambil air 1 cawan dia. Ambil air 1 cawan. Masukkan apa benda yang biasa kita demam, kita letak kat atas kepala, asam jawa. Asam jawa punya banyak dalam tu, punya mangkaknya orang tu pun boleh. Ni air 1 cawan, air suam, letak ni asam jawa sebanyak-banyaknya kat dalam tu. Letak pula garam, lepas tu campur pula dengan kunyit hidup. Itu bukan hantu je akan mati, dengan kengkar pun mati. Ya, aku kadang-kadang aku tengok dia tu macam, yang minum ni bukan budak-budak tu, orang tua ni. Dia macam, ya betul ni. Itu kalau kau minum benda macam tu, kalau tak ada hantu dalam badan pun, garanti mesti muntah. Faham tak? Pasal tu pembuktian daripada penceritaan tu perlu dilakukan. Kalau kata ada je perawat yang buat dalam live, dia tak bagi minum, tak bagi apa pun, pesakit tu muntah. Tapi ada yang jadi skema ni, dia akan bagi kau suruh minum air lah, buat ni lah. Itu barang, kalau kata kau tak ada buat rukiah pun, memang akan muntah pesakit tu. Bukan disebabkan jin. Okey, disebab adakah pembuktian itu perlukan kerasukan? Tak. Pembuktian tu akan terjadi apabila kamu dirukiahkan, ada tindak balas. Sama ada tiba-tiba kamu sendawa, tiba-tiba rasa badan kamu panas, tiba-tiba badan kamu semua jadi kebas-kebas, tiba-tiba rasa kepala kamu automatik berat, tiba-tiba bahagian pinggang kamu, bahagian belakang semua tiba-tiba sakit. Bukan semestinya pesakit tu akan kerasukan. Okey? Akan tetapi kalau dia tak rukiah, tak apa, semua benda dia boleh nampak. Kalau tanya dengan saya tak percaya. Okey? Atas pengalaman saya dirawat pun, saya dah jumpa dah ramai dengan orang macam ni, saya tidak percaya. Okey, walaupun saya tengok Mamu, saya boleh rasa, macam contoh saya boleh merasakan aura seseorang ada tak kena, saya juga akan terus dengan rukiah untuk saya trace sama ada betul-betul apa yang saya rasa ini, apa yang ada pada Mamu ni betul ataupun tidak. Saya akan trace. Okey, so jangan mudah sangat korang terpedaya dengan ilusinasi ni semua. Okey, saya just kongsi. Kau nak dengar tak dengar sudah lantak kau lah kan. Sebab aku dah kena. Jangan kau tanya soalan yang sama. Okey. Dulu ada juga kata pasal nama ibu. Saya dah jawab dah soalan tu. Perlu ke dalam rawatan Islam nama ibu? Nak pakai boleh, tak pakai pun tak ada masalah. Tetapi saya galakkan untuk tidak pakai kerana
boleh kata 90% ataupun 99% pengamal ilmu hitam, dia nak buat orang, dia mesti akan pakai nama ibu. Okey, pergilah jumpa. Kalau kau tak percaya cakap aku, kau pergilah jumpa dengan mana-mana perawat ilmu hitam yang kau kata kau juru-juru dah mati. Orang tu ada lagi hidup. Kau pergi jumpa dengan orang, majoriti dia orang akan pakai nama ibu. So bila saya buat satu perkongsian supaya perawat-perawat Islam tak payah pakai nama ibu pun tak apa. Kita nak buktikan yang kita ni tidak terpalit sebarang ilmu hitam. Sebab perawat ilmu hitam memang dia ada pakai benda ni. Sebab zaman sekarang ni ada yang jalan putih dan hitam. Dia ada dua-dua. Hitam pun boleh, putih pun boleh. Okey. Macam mana pun dia tetap merosakkan akidah kita. Okey, macam Allah Taala itu, kamu jumpa tukang tilam 44 hari amalan kamu tidak akan diterima. Macam mana kamu yang mengamalkan ilmu hitam dan putih? Adakah amalan kamu tu jadi macam mana? Okey, sedangkan yang jumpa pun jadi masalah. Inikah kamu yang amal hitam dan putih? Okey, jadi masalah lah bagi saya lah. Tapi kalau ada yang lebih bijak pandai, mungkin dia boleh bahaskan ke apa. Tapi bagi saya, kalau kamu nak jalan putih, putih sajalah, tak perlu nak hitam putih. Okey, faham bagus. Okey, soalan yang seterusnya. Banyak tempat rawatan minta nama ibu. Bukan saya kata tak boleh bang kakak, boleh je. Cuma untuk nak bezakan perawat ilmu hitam dengan ilmu putih, susah kamu nak bezakan dia ni pakai ilmu hitam ke, dia ni pakai ilmu putih. Kamu susah nak bezakan, memang susah. Zaman saya dulu, saya pernah merawat di kuil India. Saya pernah masuk dalam kuil India. Okey, masa saya sakit, saya pernah masuk dalam kuil India. Ni kuil India ni dekat Sentul masa tu. Dekat situ saya jumpa dengan penjaga kuil India. Orang ni daripada India tau. Dia bukan India Malaysia, dia daripada India. Dan dia memang tak boleh cakap Melayu. Dia orang dia cakap India. Dia memang tak boleh cakap Melayu. Lepas tu dia bawa saya dekat satu tempat. Dia bawa satu pondok ni. Dia macam memang di tempat merawat. Dan saya pun masuklah dalam pondok tu. Masa tu dengan arwah mak saya. Saya masuk kat pondok tu. Lepas tu dia pun ambil bakar rokok. Dia bakar-bakar tu masuk Panglima Hitam. Assalamualaikum. Dia kata, aku cakap, sudah. Ada Idu ni dah bagi salam pula. Kita tak tahu apa, kita Waalaikumsalam tu cakap kan. Ini apa ada di belakang kamu? Tiba-tiba dia boleh cakap Melayu Padahal tadi masa aku jumpa dia mula-mula tu, ada translate. Dia ada translator dia. Memang dia tak boleh cakap Melayu. Aku tak tahulah, aku kena game ke apa, aku tak tahulah. Tapi memang ada translator. Dalam masa proses rawatan, last kali Panglima Hitam tu cakap apa? Jika nak mahukan nombor 4 digit, Atuk boleh bagi. Ini tidak mengapa. Ini boleh menyelesaikan masalah-masalah hutang anak. Dia ada slang India tu mestilah ada. Sebab walaupun dia Panglima Hitam, dia masuk dalam badan apa? Badan orang India. Slang bunyi tu, bunyi kari tu mesti kena ada. Kalau mau 4 nombor, aku cakap sudah. Boleh pula dia bagi 4 nombor. Tapi pada hakikat di sini, kalau kamu yang memang ada masalah dengan masalah kewangan, 90% kamu akan ambil apa nombor yang dia bagi dan kamu akan pergi beli. Dekat situ tak ke lari akidah, tak juga ke jadi masalah pada diri kamu, main dengan nombor 4D dan sebagainya. Saya mungkin Allah Ta'ala tu uji saya satu ketika dulu dengan sihir. Sebab saya tak pernah terfikir saya nak belajar dalam bidang perawat. Dan saya tak pernah berminat dalam bidang perawat. Kita geng terbalik meja, tiba-tiba kau Subhanallah. Dulu tak ada subhanallah, sebab terbalik meja tu. Kalau tak betul memang terbalik meja. Tiba-tiba tiba-tiba jadi macam tu. Tapi mungkin Allah Ta'ala tu menduga saya dengan sihir yang macam tu teruk dan membuatkan saya berubah secara drastik. Saya berubah, memang totally berubah secara drastik. Bila saya dapat hidayah tu, bila arwah mak saya dah meninggal dunia pun, saya jadi berubah drastik. Okey, jadi sebelum saya berubah drastik tu, itulah yang saya kena tempuh. Saya jumpa dengan ramai orang apa semua. Itulah pengalaman yang saya kongsikan lah kat korang. Okey. Dan pengalaman tu bukan pengalaman orang lain, saya sendiri alami. Okey, faham so benda-benda ni kurang fikir-fikirlah dan renung-renungkan lah kan benda macam ni. Tapi aku tak tahulah orang tu ada lagi ke tak ada ke kan dekat kuil tu kan. Tu saya tak tahulah. Dah lama dah tu. Okey, faham semua? Bagus. Saya kena jinasi mimpi 3 orang lelaki menggoda. Gugur 3 kali. Apa ni? Ni soalan ni best ni. Saya kena jinasi. Aduh, ni bukan bang, ni tempat tanya soalannya bang. Abang tiba-tiba naik macam nak jual baju Melayu je. Saya kena jinasi mimpi 3 lelaki datang menggoda. Gugur 3 kali kosong, tak ada baby. Sakit belakang lemah-lemah. Kak Lala pergi dapatkan rawatan cepat Kak Lala. Ataupun Kak Lala boleh gunakan minyak 1000 bisa ni, sapu kat seluruh badan dulu. Yang kedua, Kak Lala kena dapatkan kasut hitam. Siang Kak Lala pakai kasut hitam, calik sikit.
Okey, lepas tu buat lamalia, tolakkan ke muka, ambil bau tu yang pertama. Yang kedua, Kak Lala kena makan minyak etiar zuriat, sebab kata kandungan dah gugur kan, biar minyak etiar zuriat tu duduk dekat dalam Kak Lala punya, dekat bahagian peranakan biar dia cross masuk dekat dalam tu. Okey. Dan yang ketiga, sebelum tidur tu pakai minyak sibu bisa ni, pakai tak payah banyak, pakai sikit, tapi 30 hari tu konsisten. Saya nak tahu nanti Kak Lala benda tu dah berundur ke belum. Okey, kadang-kadang benda ni pandai, dia tak duduk dalam badan. Kita nak bagi benda tu dia berundur daripada diri kita, supaya dia tahu yang dia ni memang tak berkenan dengan aku. Walaupun aku dah datang rogo dah 3-4 kali pun, mana kata dia tak berkenan juga dengan aku. Sebab ada orang yang minat diperlakukan begitu. Beri pelakon je dah. Alam nyata kena bubuh dengan suami, malam kena bubuh dengan jin, dia jadi seronok. Ada. Saya pernah, yang Sabah tu, perempuan Sabah tu, saya tak ingat saya buat perkongsian ke tak. Yang dia tak ada boyfriend, dia tak ada boyfriend, dia tak ada anak, dia tak ada boyfriend, dia tak ada suami, tapi ada kandungan. Jadi dia ada kandungan, tapi kandungan tu lahir luar rahim. Okey, atau kisah benar. Cuma saya tak ingat saya ada buat live ke tak kes tu. Masa saya dah lupa dah. Saya rasa macam saya ada buat live. Dah lama dah, zaman-zaman lepas-lepas PKP tak silap saya. Okey. Dan dia memang kerap kali bersetubuh dengan bangsa jin. Sedangkan dia tak ada boyfriend, dia tak ada, tapi macam mana? Anak ni bukannya anak ilusinasi, dia memang pergi dekat hospital, memang nampak benda tu. Dia scan tu memang nampak. Cuma anak tu berada di luar rahim. Okey. Itu anak siapa yang punya? Okey. Itu soalannya. Ini akaun lain ke? Bukan. Ini akaun mamu. Sebab dia orang kata, Ustaz, kalau boleh duduk dalam akaun mamu nampak lebih muda. Betul rupanya. Jadi aku stay lah kejap dekat handphone dia. Okey. Dia setting memang nampak 20-an. Kita dah tua-tua ni. Sekali-sekala nampak muda macam ni, rasa macam kebuayaan lah kan, macam tu. Kebuayaan. Perawat kata saya dah kena lama berbelas tahun dah. Lepas tu, habis kau ingat orang kena baru 3 hari ke boleh jumpa perawat? Kalau kau hidup 100 tahun pun kena lepas tu takkan ni dah lama dah 100 tahun, jadi tak payahlah, biarkan je lah dekat badan. Lepas tu kalau dah 100 tahun pun kena ubat juga. Kan? Nak tak nak kena ubat lah. Mimpi pocong tu pengasih. Mimpi pocong ni pun tak elok. Mimpi pocong, kalau kali mimpi pocong tu kena dapatkan rawatan cepat, ataupun boleh gunakan kaedah limau yang saya suruh letak bawah dada tu. Awak boleh pergi kat VTT saya dah ajar. Mungkin kalau kata saya bagi tahu ilmu pengasih, kau pergi kat VTT saya, tengok macam mana cara kita nak buang ilmu pengasih. Kamu cuba buat dulu, lepas tu kamu tengok tidak balas. Lepas kamu buat, kamu kena tengok tidak balas. Okey, tapi kalau kamu malas, biar je lah dia bertepik kat situ. Okey, saya senang je. Saya dah ajar, kalau malas biar je lah dia bertepik. Adakah jumpa dengan perawat sekali dulu boleh terus? Kalau kena ilmu-ilmu macam ni, benda dah lama, benda tu nak buang memang dia akan makan masa. Okey, tapi kalau kamu pun tak bantu diri kamu, benda tu akan merebak, dia akan berpanjangan. Okey. Bila Ustaz nak buat air tawar hari Khamis? Okey, hari Khamis nanti baru kita buat. Ustaz, sejak amal ayat kursi 7 penjurus, saya ada lawan jurus dengan orang yang saya kenal. Ada petanda ke? Ustaz, sejak amal dalam mimpi. Okey. Apabila roh kamu dah kuat, benda ini akan berlaku. Salah satunya, untuk kamu berlawan jurus dengan orang tu, berkemungkinan besar orang tu juga berilmu. Okey, orang tu juga berilmu, cuma kemungkinan, ini kemungkinan ada dia punya pembawaan yang tak sesuai dengan Islam, membuatkan pertarungan itu berlaku. Ini kemungkinan okey. Ataupun masa tu kemungkinan besar daripada penguasaan ayat, roh kamu tu nak test kekuatan dengan orang tu pun boleh jadi juga. Okey, memang dia akan dapat kekuatan. Itu baru main juru dia banyak lagi. Okey, banyak lagi. Nanti abang akan dapat. Abang terus je bawa benda tu, insya-Allah banyak lagi benda abang akan dapat. Okey, itu baru orang cakap petunjuk yang cikai-cikai je kan. Cikai-cikai banyak lagi bang. Okey, saya tak jumpa lagi. Saya ada 2-3 orang je yang berjaya dapat 3 orang. 3 ke 3-4 orang je yang dapat stage yang kedua. Okey. Soalan yang seterusnya. Saya dapatkan rawatan lepas ada tindak balas, sapu minyak. Saya dapatkan rawatan lepas ada tindak balas, sapu minyak bisa. Saya dapatkan rawatan lepas ada tindak balas, sapu minyak bisa. Maksudnya apa? Lepas dia dapat sapu minyak bisa tu, ada tindak balas baru dapatkan rawatan. Okey, boleh je.
Okey, tak mampu nak beli minyak sibu bisa, ada botol kecil RM30. Kalau dah RM30 pun kau tak mampu Ustaz, RM30 pun tak mampu, dah kau tunggu je aku buat air tawar. Kau minum je lah air tawar tu. Okey, ada je lepas minum air tawar pun tak pergi merawat pun, ada rezeki kamu sihat, Allah Taala tu izinkan, ada je dekat. Kalau kau masuk dalam grup tele saya, ada je yang tak berubat pun, dia minum air tawar hari-hari konsisten, ikut amalan yang saya bagi, roh semakin kuat apa semua, dah alhamdulillah okey dah. Dulu selalu orang setiap malam kena ceret. Tiap-tiap malam kena ceret. Asal tidur tengah hari kena ceret. Asal tidur malam kena ceret. Kan? Kita bagi amalan-amalan tu dia dalam live je saya bagi. Alhamdulillah dah tak ada dah. Dia orang tak nak ceret dah. Jadi macam pasal apa tak ada nak ceret ni? Ada jadi halangan tu berlaku. Okey. Apabila roh tu kuat, insya-Allah halangan-halangan itu akan berlaku. Okey, akan berlaku. Tapi kena konsisten lah. Tak konsisten macam mana? Tuan boleh tak hantar kadam ke tentera Zionis bagi kucing kacik? Boleh mata, tapi awak kena pergi dengan saya. Awal-awal ready kita pergi. Kalau kerajaan Malaysia benarkan, insya-Allah saya dan awak kita pergi ke Palestin. Kita sama sembang dekat dalam ni. Kita sama-sama pergi kan. Kata fisabilillah gambar Palestin dah tu kan. Kita sama-sama pergi. Saya tak ada gambar Palestin, tapi dalam jiwa saya insya-Allah kita sama-sama pergi sana. Yang penting kerajaan Malaysia lulus. Bukan kata jin, bapak segala jin aku bagi kat dia orang. Kan? Nanti PM saya, awak dah siap semua kalau kerajaan Malaysia bagi lulus, kita pergi. Okey, saya okey je. Soalan yang seterusnya, saya mimpi dikafankan, apa maknanya? Mimpi dikafankan petanda tak baik. Okey, mimpi dikafankan petanda tak baik. Benteng untuk pandangan ain ke rin fa qaf kaf lam sampai lam alif hamzah ya, bentenglah dengan ayat kursi 7 penjuru tu. Tak ada masalah, dan jangan terpengaruh dengan penceritaan konon-konon kamu kena ain. Sihir ain ni wujud tak? Wujud. Tapi kamu nak kesan yang betul-betul kamu dah kena ain ni susah. Okey. Ada dulu saya pernah buat perkongsian ain. Kita bagi perkongsian makna kata daripada pengalaman kita merawat. Kita bukan menolak hadis Nabi. Okey. Dulu saya beranggapan ataupun yang saya belajar dengan guru saya, penyakit ain ni berpunca daripada mulut masin. Kamu kena tahu mulut masin ni datang daripada mana. Kebanyakan mulut-mulut masin ni adalah orang yang mempunyai sakit keturunan yang ada tindak balas penghantaran itu berlaku. Tetapi ada juga ada pula ustaz-ustaz yang tak berapa nak ni, dia kata habis ain yang kena pada binatang macam mana? Dah macam mana kau tahu yang binatang tu kena ain? Binatang tu bercakap dengan kau ke apa? Ada binatang cakap aku kena ain, miau, aku kena ain. Ada tak binatang tu cakap macam tu? So benda yang kau olah tu biar logik akal. Kamu nak bercerita pasal ain, kamu kena cari jalan penyelesaian dia. Last kali saya tengok VTT dia keluar, yang paling kelakar, VTT dia keluar, dia merawat penyakit ain. Tiba-tiba orang tu kerasukan. Kau kata tak ada berkaitan dengan jin ain ni, macam mana pula boleh kerasukan pula pesakit tu? Nampak tak kat situ? Pasal tu bila kita buat perkongsian, kita mencari jalan penyelesaian. Bukan kita menolak hadis Nabi. Nabi bagi tahu tentang ain ni apa semua, tapi kita macam mana kita nak bantu orang untuk menyelesaikan masalah ain ni. Pasal tu kalau tanya dengan saya, kamu jangan fikir ain ke rin ke apa, kamu datang, kamu trace, kamu ni memang ada gangguan, kamu ikut step-step yang kita dah bagi, ataupun kamu jumpa dengan perawat secara berdepan, nanti biar perawat tu bantu untuk kita selesaikan masalah tu. Kamu jangan fikir ni ain. Rupanya bukan ain, benda dalam badan dah bertepek-tepek. Jadi kamu duk fikir ain, benda dah merebak-rebak dalam badan, dah tahu-tahu mati mengejut. Okey, so jangan main-main benda tu. Okey, last soalan, aku nak sambung kerja ni. Okey, last soalan. Okey, ada pernah cakap dengan saya kucing kena ain. Okey, anjing kena ain. Mana dia tahu anjing tu kena ain, kita pun tak tahu. Okey, ada tak benda tu berlaku? Ada. Tapi pembuktian nak mengatakan kucing tu kena ain, macam mana kau nak buktikan? Okey, bukan perkara yang mudah tau nak bukti kucing kena ain. Okey, ada tak binatang kena ain? Ada. Ada tak kucing kena ain? Ada. Okey, tapi kita mencari penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia. Okey, perbezaan pandangan tu tak banyak mana, tapi macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mimpi suami bersihkan rumah lama. Itu biasa penceritaan keturunan tu. Okey, penceritaan ke arah keturunan. Cara buang sangka dengan betul macam mana ya Ustaz? Boleh tak terang? Saya dah terangkan tadi dah. Awak masuk lambat dah. Saya nak tidur tadi. Okey, saya bawa sangka awak tidur dengan saya ini. Saya dah terang, awak kena masuk awal sikit. Apa lagi soalan yang menarik Mamu dah ketar dah tu. Jangan main, dia dah kata ketar dah tu. Tutup lah aircon, aku pun sejuk ni, kaki aku dah menggigil lah ni. Apa soalan menarik Ustaz, saya buat air kelapa badan. Air kelapa badan, saya tak rasa panas, tapi saya rasa
Saya kelapa bakar kot. Saya buat kelapa bakar, saya tak ada rasa panas. Memang takkan rasa panas. Benda tu syarat dia kena bakar. Dia takkan kalau kau bakar 1 jam pun tak ada rasa panas kelapa tu. Okey, dan tak meletup pun. Anu cakap, ustaz 1 jam dekat atas dapur tak meletup. Takkan meletup benda tu. Janganlah kau risau. Sebelum kau buat, kita orang ni dah buat dulu dah. Sampai berhabis-habis gas kan, tak ada meletup. Okey, tapi badan-badan sakit kena continue lah kak. Itulah dipanggil pembuktian dia. Pembuktian dia bila sakit-sakit badan ke apa, kena continue lah. Tapi jangan panik bila tiba-tiba keluar, tiba-tiba muntah berdarah, kencing berdarah, berak berdarah. Jangan panik. Itu memang nak bersihkan buhur dalam badan. Okey, benda tu memang nak bersihkan buhur dekat dalam badan. Gelang tu semua boleh pakai ke? Gelang apa? Apa ni? Gelang semua Gelang aura. semua boleh pakai? Boleh pakai. Apa tak boleh pakai pula? Kalau tak ada tangan tak boleh. Kalau tak ada tangan tak boleh pakai lah. Tangan tak boleh. Kalau tak tangan tak boleh pakai. Kalau tangan dia kena potong pasal kena. Kalau tangan kena potong tak boleh pakai. Okey. Dia pakai tasbih lah. Tasbih. Produk ustaz tu boleh tak untuk jerawat? Kalau sebab ain, pakai sabun dulu. Okey. Saya tak kata confirm boleh menyegarkan muka ni. Kamu boleh pergi dekat saya punya Telegram, kamu boleh tengok feedback kat situ banyak. Okey, ambil yang sabun. Kamu nak try, kamu beli yang kecil dulu pun tak apa. Kamu try, kamu rasa perbezaannya, kamu tiba-tiba kamu rasa aura diri kamu berbeza ke tak? Ramai tak orang tegur kamu secara tiba-tiba. Jangan takut bang kakak, dia tak ada kadam, tak ada apa. Kalau ada saya bayar triple, 4 kali ganda, 5 kali ganda pun tak ada masalah. Okey, apa kena buktikan dengan saya. Awak pakai, lepas tu awak tengok tindak balas. Dia mesti ada tindak balas bang kakak. Tak ada tindak balas, tak ada apalah. Okey. Beg kuning tak ada minyak 1000 bisa botol kecil. Oh tak ada, mungkin dah kena ban. Okey, nanti boleh pergi dekat beg Orange. Orange ada. Okey, boleh pergi kat beg Orange. Okey, tapi kena pergi dekat pusat rawatan IK punya ni lah kan. Yang lain-lain tu ada juga kan. Ada juga ejen kan, tapi harga dia lain. Sebab takut kau terbeli kat Singapura. Kau duduk Malaysia tapi kau beli yang Singapura kan. Ada dia buka kalau JB show nampak. Kalau kata tekan pusat rawatan IK je dia keluar lah. Okey. Tapi kalau Singapura harga berbeza. Yang tu dia orang yang letak. Saya tak pernah letak harga tu. Okey, itu ejen-ejen daripada Singapura yang letak. Dulu ada belajar jadi perawat. Ada gelaran nama jin Islam tapi tak amal. Adakah masih ada pendamping? Tu yang ramai tak tahu kan. Okey. Itu kamu menyeru bang kakak. Jin Islam ni kamu tak perlu seru datang. Kalau Allah Ta'ala tu izinkan, dia akan muncul. Tapi kamu tak akan tahu. Pertolongan daripada jin-jin Islam ni kita tak akan tahu bang kakak. Pasal tu Allah Ta'ala dah bagi tahu kita tak boleh nak masuk alam dia orang. Kau cakap lah macam mana pun tak boleh. Tapi ada yang mengolah-olah ataupun lebih pada ilusinasi. Tapi bila kita ajak buat pembuktian, tak ada, pembuktian tu tak ada kan. Pasal tu benda ni sangat penting. Pasal tu bila dia menyeru-nyeru benda tu, kamu pun tak tahu. Jadi macam ni tau. Seruan terhadap jin Islam, kita mengharapkan jin Islam yang datang. Macam mana kamu nak confirm yang datang ni betul-betul jin Islam? Macam mana kamu nak confirm yang datang ni betul-betul jin Islam? Ataupun jin kafir menyerupai jin Islam? Itu yang paling bahaya. Pasal tu kita sebagai manusia, cukuplah kita ada Allah Ta'ala, kita berselawat ke atas Nabi, minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Segala-gala bangsa jin ni sebaik-baiknya kita tolak, kita buanglah, tak payahlah benda-benda ni. Tapi ada jenis berminat ni terpulang. Saya ni bukan kata menghalang, tetapi itu terpulang. Saya sekadar perkongsian saya atas pengalaman saya sendiri sakit, atau pengalaman saya dirawat, atau pengalaman pesakit-pesakit, atas pembuktian yang banyak dah kita buat. Pesakit yang konon-konon ini kadam yang baik. Masa saya masuk ke kadam tu pun pakai duduk atas tikar sejadah, pakai telkung, ambil air semayang. Rupa-rupanya penipuan. Okey, bukan saya cakap, ini pembuktian. Okey, ini pembuktian. Kita dah buktikan dalam siri-siri rawatan kita sebelum ni. Okey, orang yang datang tu saya tak kenal. Jangan kata kita setting pula. Kita tak pernah kenal pesakit yang datang. Korang sendiri, siapa yang kenal saya lama, dia orang tahu kan jadual kita buka macam mana. Kita tak pernah setting pesakit dia datang, pesakit tak pernah tahu. Saya pun tak tahu siapa yang akan datang. Siapa yang masuk slot cepat, dia dapat. Ada daripada Singapura, ada Brunei apa semua, kita pun tak pernah tahu dia orang masuk. Dia masuk slot tu saya tak tahu. Okey. Minyak bisa ni boleh guna berapa lama? Rasa lama kot. Tapi spesifik tu kita tak ada ni. Dia orang tak ada spesifik dekat tu. Dia orang tanya pasal ikhtiar zuriat berapa lama tahan. Ikhtiar zuriat boleh tahan lama. Sebab dalam tu dia punya yang keutamaan dia minyak kelapa. Okey, keutamaan dia. So minyak kelapa ni kalau ikutkan expired date pun lama rasanya kot. 2-3 tahun tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah. Okey.
Macam mana kita nak buat expiry date tu? Yang kita beli tu kan, kat sana ada expiry date. Ingat tak yang angkat kedai dia udah tap tu? Follow yang tu je lah. Just letak date. Okay. Nanti saya cuba buat expiry. Kalau saya dah buat expiry date, jadi minyak ni biasanya kita buat seminggu je. Tak boleh pakai dah. InsyaAllah boleh pakai lama tak? Kalau akak suruh saya letak expiry date, saya akan buat minyak-minyak ni bertahan seminggu je. Lepas tu kena beli baru. Kan? Okay. Pisang kalau dah bau lain tu tak payahlah pakai. Ramai-ramai tanya. Minyak bisa tu kontennya apa ya? Bau dia lain. Bau lain apa tu nak adalah konten dia minyak. Tak boleh lah bagi tahu, tapi lebih ke utama. Tapi dah tulis dah aku semua kat sini kan. Ada tulis tak? Tak ada. Tak ada. Tak boleh bagi tahu lah. Mana boleh bagi tahu rahsia. Itu pun dah mula orang tiru tapi tak jadi kan. Kau suka-suka tiru tak jadi pula. Tak jadi. Sebab tu kena belajar kata kekunci dia. Bukan minyak saja bang kakak, ada kata kekunci dia. Soalan yang seterusnya. Banyak soalan last terusnya. Aku kesian kat korang ni, 500,000 orang ni. Pukul 2 pagi ni. Saya pun dah lama tak live. Saya layan lah kejap biar mamu tidur depan aku. Besok pukul 9 sampai meja bawa balik. Tunang saya punya saka sampai ganggu kawan-kawan. Dia orang jadi tak sihat, sakit-sakit badan. Kalau orang jenis-jenis macam ni, dia akan bagi tunang awak tak berkawan dengan sesiapa. Okey. Biasanya ni macam ni, kalau punya cerita ni memang biasanya saka jantan. Okey, dia memang tak nak bagi kamu berkawan dengan sesiapa, bergaul dengan sesiapa, kamu duduk seorang-seorang, senang dia datang nak ceret. Okey. So siapa-siapa yang nak berkahwin dengan orang yang ada saka ni, sebaik-baiknya sebelum kahwin tu settlekan masalah saka dia dulu. Sebab kalau orang-orang jenis ulama-ulama datang nak meminang, kalau kau pernah tengok, dia akan tanya direct tau. Betul. Keturunan awak ni ada saka tak? Itu dia tanya. Kalau dia tahu keturunan kau ada saka, biasanya dia tak akan bagi anak dia kahwin dengan kau. Bye-bye. Sebab dia menganggap kau punya penceritaan ni dulu zaman tok nenek moyang kau tak menjaga adab dalam agama dengan sempurna. Kan? Cuba kau pergi tengok kan. Ikut sekali-kali geng ulama ni pergi pergi orang kuat-kuat iman ni pergi meminang kan. Soalan apa dia tanya? Saya nak tanya ni, minta maaf nak tanya sikit. Keturunan ni ada ke saka-saka keturunan ni apa kena violation pasal apa? Tak letak ni ke? Violation ke apa? Violation not just promoting, tak ada dekat cancer. Ini tak ada tadi. What the fish? I'm promote every time, okay? I talk to you 1,000 bisa. This one is 1,000 bisa. This one not 1,000 bisa. This one 1,000 bisa. Ayo. Tak ada produk ada apa dah letak balik dah. Dia orang tak boleh, dia jadi iri hati, dia tak nampak muka aku. TikTok jadi macam pasal apa tak nampak muka dia? This one and this one same, okay? Same. Okay, apa tadi aku cakap apa dah lupa dah. Dia tanya pasal saka, dia akan tanya. Kan, kalau kau jawab ada saka, memang babai lah kau. Tak dapatnya kau nak kahwin dengan tu geng-geng apa? Geng-geng serban. Dia tak ada maunya dia kalau saka, dia tahu menyusahkan hidup. Memang akan menyusahkan hidup. Tapi zaman sekarang mana ada orang nak fikir dia pasal benda tu kan. Asalkan suka kan, jalan terus, tak kira lah ada saka tak ada saka kan. Sekarang lah, zaman dulu tak, dia tengok benda tu kan. Geng-geng ni lah, geng-geng yang betul-betul jaga petalan darah dia tu. Dia jaga, dia memang tengok kau ada keturunan ke tak ada. Memang pening kau tanya orang-orang yang kahwin mana-mana yang ada keturunan. Pening ke tak pening? Pening. Kau bukan kahwin dengan dia je, kau kahwin dengan keturunan dia pula. Kena pula kalau dua-dua pasangan tu ada keturunan, lagi jahanam hidup kau. Kena pula keturunan yang lelaki ni dengan keturunan dengan perempuan ni dulu-dulu kala ni tak ngam, lagi jahanam hidup kau. Kan? Lagi kacau bilau lah jadi dia. Okey. Sebelum ni dah buat, tapi dia datang balik buat dari darus dengan cara 7 mukbin. Lepas tu paku di kayu. Itu kaedah dia. Saya tak berani nak jawab. Kamu kena jumpa baliklah dengan darus. Okey, kamu kena jumpa balik dengan darus. 7 mukbin ni bagus tak? Okey, saya kongsilah pasal 7 mukbin ni. 7 mukbin ni kalau kata daripada pengamalan guru saya, 7 mukbin ni sebaik-baiknya dikumpulkan 40 orang ke atas. Dibawa datang ke rumah, kemudian buat makan-makan. Dalam masa sebelum makan-makan tu, kamu kena buat baca Yasin 7 mukmin. 40 orang ke atas. Okey.
Ini saya punya pengkongsian. Cuba, kalau kamu boleh cuba kaedah ni, sebab kaedah ni pelbagai. Panggil 40 orang masjid ke apa benda ke, datang 40 orang ke atas. Dia mesti syarat dia 40 orang ke atas. Bawa 40 orang datang ke rumah, termasuk ahli keluarga ke apa, kemudian jalan Yasin 7 Mukbin. Okey, sampai Mukbin patah balik. Mukbin patah balik. Dia mesti patah balik ke depan. Dia ambil masa dalam, masa saya buat dulu, dia ambil masa dalam sejam, tak sampai sejam lah. Okey, tak sampai sejam. Bawa 40 orang datang rumah, kemudian baca 7 Mukbin tu, kemudian lepas tu perlu dijamu, bagi dia makan. Bagilah makan apa pun tak apa. Okey, kalau kamu buat seorang-seorang boleh tak? Boleh. Tapi kalau kata pengamalan yang guru saya pernah ijazahkan dan pesan pada saya, buatlah pengamalan tu 40 orang dalam satu rumah tu. Bawa lah adik-beradik apa semua, buat pengamalan 7 Mukbin tu. Buatlah hari Khamis malam Jumaat ke apa, buat. Bolehlah cuba benda tu. Okey. Wah, ustaz dah kurus. Kau memang peli aku kan. Kau peli aku kan. Aku pecahkan telefon ni gang. Tak ada kurus. Ini telefon pinjam. Siapa guru? Ayah Pin. La ilaha. Udah cakap banyak kali Ayah Pin, Ayah Pin. Lah, ikut tak percaya. Cuba tengok daripada tepi. Nampak tak? Ada tak ciri-ciri Ayah Pin ni? Ada kan tepi sikit kan? Ada. Okey, aku tak nak bagi tahu guru aku siapa, biar dia tercari-cari. Siapa guru dia ni? Siapa guru dia ni? Kau tahu tak orang yang tanya pasal-pasal guru ni apa punca dia? Ada cerita dia. Dia bukan tanya saja. Dia ada tercari. Dia boleh banyak rahsia yang boleh dibongkarkan itu. Kau memang saja lah. Tak ada, aku tak bagi tahu, lantak kau lah. Ampun, nak jadilah. Okey. Yang kau perlu tahu Ayah Pin je. Dah kahwin tapi balik-balik mimpi ada lelaki suka. Last mimpi lelaki nak kahwin dan sarung cincin dan beri saya baby. Untunglah tak jumpa lagi dalam mimpi dah ada orang sarung cincin. Tapi itulah tak bestnya kan, dalam mimpi saja kan. Kita nak yang sarung cincin ni biar depan-depan. Biar kalau dia gesek hidung tu kita terasa kan. Kalau dalam mimpi ni kita tak terasa, bangun-bangun tahu dah macam kena rogol kan. Okey, kalau kek macam tu bang kakak, itu bukan masalah syok sendiri itu masalah ada jin yang telah mencintai diri kita. Tapi jin tu pun kurang ajar juga. Kalau ya pun kau dah dalam alam lain, masuk ke alam nyata nak tackle perempuan ni, janganlah bagi cincin, bagilah kalung-kalung emas ke kan. Baru betul. Ini bagi cincin je kedekut, baik kahwin alam nyata dapat cincin juga. Okey. So kalau kerap kali berlaku kak, kena dapat rawatan bagus. Saya kena bagi tahu, saya kena bagi tahu ada saka, lepas tu jumpa perawat, dia keluarkan jarum daripada dalam badan, possible ke jarum itu perlu dikeluarkan daripada tangan kamu? Kalau keluar daripada tangan perawat, boleh jadi magic show, boleh jadi betul. Okey, saya tak menafikan ada kaedah macam tu, saya juga tak menafikan ada magic show sedang berlaku. Okey, tapi saya lebih suka pesakit tu keluarkan sendiri. Dia tarik keluar jarum, pesakit tu keluarkan sendiri. Muntah, dia yang muntahkan keluar jarum. Kalau perawat yang muntah keluar jarum, this is a magic show. Okay, kamu tanya dengan pakar-pakar magic lah. Saya tak kata benda tu tak boleh berlaku, boleh berlaku. Tetapi kalau semua pesakit yang datang semua keluar jarum yang sama, saya menolak benda tu. Okay, saya menolak. Tapi ada orang cakap kaedah masing-masing. Kalau kata kau rasa keluar jarum tu badan kau dah sihat, then okey lah. Okay? Kalau kata kepala sakit ni ustaz, dalam kepala awak ada paku, perawat tu pun keluarkan paku, sak. Kalau kau rasa kepala tu dah okey, dua satu, okey semasa tersebut disebabkan kamu menekan minda kamu, membuatkan kepala kamu rasa okey, makanya kepala kamu akan okey. Yang kedua, kamu perlu merasakan sakit itu masih berada di situ lagi ataupun tidak. Menekan sesuatu perkara, kamu merasakan okey, benda itu akan berlaku, tapi dalam kuantiti masa yang sekejap saja. Okey, faham aku ajar psikologi lagi ni. Apa banyak sangat ajar ni, tak boleh jadi ni, ramai orang marah ni. Okey, tapi kalau kamu rasa dicabut paku tu dan okey, sihat, okey lah. Okey, faham bagus. Boleh tak terangkan jin asyik dan cara kena pakai spender dengan seluar dalam besi? Dua-dua kena pakai besi. Kena dapatkan rawatan, nak kena tahu punca dia dulu kak. Kena tahu punca dulu. Dapat punca, kemudian kita cuba halang ataupun kita keluarkan dia daripada badan, ataupun kita suruh dia jarakkan diri dengan akak. Okey, kita tahu dia tu datang daripada mana. Sebab apa kadang-kadang jin asyik ni lah jin yang dia tak mudah, bukan mudah nak
Bukan mudah dia nak lepaskan pasangan yang dia dah sayang. Macam kita lelaki ni nak lepaskan pasangan kita sayang bukan senang. Sama lah dengan jin asyik tu. Dulu kita buat live sekali kan. Aku jaga perempuan ni daripada umur 15 tahun. Dah sampai umur 40. Kau Edika suka-suka pula kau nak nak pisahkan aku dengan dia kata. Aku cakap dengan Jin tu, Jin sekarang ni perempuan ni datang sini sebab dia tak nak dengan kau. Aku dengan dia dah 15-16 tahun kot. Kan? Faham bagus. Ustaz, tak ada ke slot emergency? Amal memerlukan dah 3-4 tempat pergi. Aku dulu masa sakit bukan 3-4 tempat, 100 tempat aku pergi. Okey. Ustaz ceritalah pasal guru tu. Guru mana ni? Ustaz cerita. Guru you. Dia bukan tu. Dia kata tu guru mana ni? Ayapin. Aku dah cerita apa pasal Ayapin dah keluar. Kau ingat guru aku tak glamour masuk TV kot. Siap ada perkampungan lagi. Ini apa kan? Bismillah. Kau buka Google. Guru aku ada Google. Macam-macam dia buat. Dia boring. Dia sebenarnya dia buat teko tu semua kan apa. Kebetulan masa tu dia lama jugalah dia bercuti. Dia pun boring. Dia pun buatlah teko kan. Tak sangka lah teko tu jadi viral lah kan. Besar pula teko dia kan. Setiap kali saya dapat serangan sihir, selalu terbayang wajah seseorang yang saya kenali. Dia pernah merawat saya. Cikebam-bam. Membayangi seorang wajah perawat, dia ada dua kategori. Sama ada jin yang ada dalam badan kamu membuatkan kamu berfikiran negatif tak ada perawat tersebut, ataupun perawat tersebut ada buat sesuatu. Okey. Ada setengah macam contoh KK Hantu Raya. KK Hantu Raya ni paling celaka sekali. Apa dia buat? Dia akan buat macam perawat tu datang, dalam mimpi perawat ni datang rogol apa semua. Itu nak kena dia kena cari punca. Okey. Kena cari punca. Paling senang akak ambil limau tu kat tonyo bawah dada yang saya ajar tu akak buat je kat situ. Nah, akak tengoklah lepas tu feedback dia macam mana kan. Akak tengok feedback dia macam mana. Ustaz, saya tadi guna Ustaz, tadi saya rawat guna minyak. Ustaz, minyak apa kau guna ni? Kau ni guna minyak apa ni? Nak kena ni. So macam mana harga rawatan tu? Berapa minta rawatan tu? 300. 5,000. Kalau dah guna saya punya minyak, kena transfer lah 100.5 kan, sebab guna minyak saya. Kan? Okey. Mana-mana perawat kalau nak test 99 jin warna merah yang banyak perawat lain yang dah gunakan. Kau rukiah bagai nak gila ni, tak lepas-lepas ni, kau macam-macam suruh aku masuk. Kau ambil je minyak 99 jin tu, ambil air kosong, titikkan Bismillahirrahmanirrahim, titik setitik, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ya Allah kau gegarkan benda dalam badan ni. Kau bagi je pesakit tu minum. Lepas tu kau tengok jin tu muncul ke tak muncul. Okey, insya-Allah banyak yang dah dah gunakan 99 jin. Kalau perawat lah lebih mudah lah. Okey, saya guna minyak merah apa tak nama tak? 99 jin nama dia. Kenapa 99 jin? Ikut akulah, aku punya minyak. Kalau aku rasa aku nak letak 103, kau sakit hati pula. Minyak tu aku yang buat, yang baca tu aku. Kalau aku nak letak minyak tu 103 jin, aku punya pasal lah. Ikut akulah minyak aku. Macam contoh minyak 1000 bisa. Kalau aku nak letak 1003 bisa, apa kau sakit hati? Kau pakai je sudah lah. Okay. Minyak 99 jin tu memang ramai orang pakai. Tapi jangan kau pakai banyak. Benda tu mahal. Mahal sebab apa? Sebab dia ada dana untuk tahfiz. Okay. Sebab benda tu anak-anak tahfiz yang buat. So titikkan setitik ya. Ambil minyak tu, ambil air, titikkan setitik. Okay. Lepas tu bagi minum. Kau tengok bila dah masuk dalam badan, dia berpusing-pusing dalam badan. Dia cari mana jin lah. Sebab memang kadam tu warna merah. Dia masuk dalam darah dia, dia cari sampai jumpa jin tu, dia jentik telinga. Pam! Dia jentik je telinga, automatik jin. Assalamualaikum. Senang buat kerja. Senang buat kerja bang kakak. Lepas tu kau suruh lah jin tu buat apa, belasah dia ke apa ke, ikutlah. Dengan perawat tu memang ada isu. Itu isu saya tak tahulah. Tu akak cuba sit down, berbekalkan lawyer ke apa ke, akak cuba sit down dengan dia. Okay. Pasal tu dengan perawat, kalau kita tak suka dengan dia, lebih baik kita diam, berundur je. Sebab apa? Kamu tak tahu keilmuan dia. Ada yang mengamalkan ilmu hitam, silat-silat hiburan, dia boleh hantar ilmu hitam kat kamu. Kalau dia memang ilmu putih je, mungkin dia tak boleh hantar. Tapi doa dia tu kadang-kadang mustajab. Itu kena fikir juga. Kalau kamu rasa macam tak ngam ke apa, lebih baik tutup buku, belah je, cari perawat lain. Habis cerita kan. Okey, soalan yang last lah. Dah lah ni, saya nak sambung kerja ni.
Buka lah Ustaz. Aduh, rahsia pasal guru tu kenapa tak boleh bagi tahu? Aku dah cakap kau pergi buka YouTube, tekan ayat main. Nanti awak nampak saya kat tepi tu. Okey, saya ni kat tepi tu. Kenapa tak nak buka rahsia guru? Bukan. Saya dalam TikTok ni banyak musuh kan. Saya Mamu dah tidur dah. Mamu dah tidur. Okay, kita kena elak. Saya kat dalam TikTok ni banyak musuh bang kakak. Ramai orang cuba nak tahu saya belajar kat mana. Ramai orang cuba nak tahu guru. Ramai orang cuba nak tahu guru saya. Ada orang di depan saya nampak macam kawan tapi di belakang tak. Saya ada terima panggilan macam-macam. Contoh Ustaz A dekat dalam live kata, oh Edika Yusof ni. Ustaz B sampaikan apa yang Ustaz A tu sangat cakap saya. So saya mengambil keputusan, saya tak bagi tahu siapa guru saya. Saya pernah bagi tahu sebelum ni. Saya lebih suka tunjuk kaedah rawatan. Kau tengok je terus kan. Tengok je terus kan. Okay. Cuma saya boleh bagi tahu guru saya dah meninggal dunia dan dia telah melahirkan 5 orang anak murid. Okay, 5 anak murid. Dan yang aktif sekarang saya seorang je. Lagi 4 ni memang tak aktif kan. Sebab serangan yang kena pada isteri mereka membuatkan mereka jadi macam dia rasa tak boleh nak teruskan. Okay. Dia rasa tak boleh. Saya ada juga ajak diorang supaya saya ada bagi tahu diorang join saya lah, sebab pusat rawatan saya terlampau ramai sangat. Ustaz, jin 99 jin tu berapa titik dalam air? Kalau cawan kecil setitik, kalau cawan tu botol besar sikit letak 2 titik. Okay, cukup, tak payah banyak. Lepas tu letak garam kasar tu sikit. Saya ada ajak diorang. Saya pernah plan dekat pusat rawatan saya ni nak buka lagi 2-3 bilik. Okay, saya ada plan benda tu kan. Tapi saya nak cari orang yang betul-betul lah. Itu kan saya ada plan. Saya cari perukiah kan. Saya bayar gaji bulan ke macam mana pun tak apa. Sebab saya memang, saya kesian bang kakak. Ada 40,000 lebih orang ni tengah WhatsApp nak jumpa apa semua. So saya pun jadi macam mana saya nak tolong. Saya pernah plan lah. Saya pernah ajak dia orang, tapi itulah dia orang kata keberanian tu tak ada lagi. Okay, last kali anak murid yang paling nakal, yang paling malas ni lah yang bertahan sampai sekarang kan. Okay, cabaran besar bang Sarawak. Ya, cabaran sangat besar bang kakak. Memang sangat besar. Tak mau ajak saya ke? Kena offerkan diri lah kan. Awak rasa macam ni, Uzai mana Ustaz? Uzai ayah dia sakit. Sampai sekarang ayah dia sakit ke apa saya tak tahu. Saya jenis simple. Saya menghargai orang, orang menghargai saya. Orang tak menghargai saya, bye-bye. Saya boleh jalan seorang-seorang pun saya okey. Saya simple. Okay, saya simple. Tapi kalau kamu nak minta lebih-lebih ni, kamu buka pusat rawatan sendiri lah kan. Itu lebih baik lah. Kamu rasa, wah nak ni lah, aku nak ni, kita boleh mampu bagi sampai tahap tu. Tapi kalau kamu rasa kamu nak pendapatan kamu 20,000, 30,000 sebulan, kamu sendiri buka pusat rawatan. Saya simple je. Okay. Sebab saya daripada dulu dan sampai sekarang, harga saya tu sama. Saya tak boleh fikirkan sebab pembantu saya kena up lagi harga. Saya kena fikir juga masyarakat ni. Okay. Saya tak suka macam contoh bila saya kata, okay, yang ni tak payah bayar lah, percuma. Sebab kita ada keikhlasan hati. Kita bukan keikhlasan je, macam mana kita tak sampai hati, ada muka sengit. Kau aku bayar gaji tiap bulan. Kalau aku bagi free kat pesakit ni pun kau sakit hati. Pasal apa aku bayar kau gaji bulan-bulan kot. Saya macam itulah. Ada sometimes yang kita tahu air muka orang tu, kita tahu dia susah. So saya tak minta duit pun. Okay, tak minta duit. So macam Uzai dia balik sebab ni apa, dia bagi tahu saya ayah dia sakit lah. Sejauh mana kebenaran orang alam. Okay. Tapi saya okey je. Saya nak ustaz. Kau nak aku pula ni. Sejam lah ni. Okay guys, saya nak kena sambung kerja lagi. Sebab besok barang-barang semua banyak benda nak sampai. Saya nak kena kemas lagi, siap punya bilik apa semua. Okay, ada rezeki nanti kita jumpa lagi. So insyaAllah lah minggu depan insyaAllah kita dah start live balik Okay, minggu depan insyaAllah saya start live balik. Okay, kita doakan tu rawatan Al-Iman nak ke umrah, mudah-mudahan dipermudahkan urusan menunaikan umrah dengan sempurna insyaAllah. Okay, apa yang saya kongsikan pada dia tu mudah-mudahan dapat digunakan dengan yang sebaik mungkin. Okay guys, jom kita cincau dulu. Ada sikit nanti kita jumpa lagi So siapa nak karangan ni, kita tak pasal rawatan lah, kita bagi foto stat lah tu. Okay, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye bye.